Malam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu ke atas kamu. Mana orang sebelum kita, umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Suratul Baqarah ayat 183. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat bertemu pada pagi ini. Jadi seperti yang telah dimaklumkan, sesi pengajian kita ditukarkan ke belah pagi, pukul 8 ni. Anda pilih pukul 8 ni bukan apa senang, sebab pagi tadi subuh kuliah bersama dengan Tok Guru, terus disambung dengan kuliah kita secara online ni lah. Kemudian kita ambil pagi ni kerana kita tak dapat buat dah kuliah untuk ulah malam, dan kita memberi masa dan peluang kepada kita semua untuk menjalankan kerja-kerja ibadat kita di belah malam dengan semayang tarawihnya dan sebagainya lah. Jadi masa kita fokus kepada ibadat malam. Adapun belah siang kita tak ada buat apa, sebab kita puasa kan, start daripada insya-Allah start daripada esok. Jadi daripada tak ada buat apa, lepas habis daripada kita bersahur mayang subuh, kita buat amal sikit, baca Quran ke apa sebagainya, sementara nak tunggu sampai pukul 8 kita bertemu di dalam kuliah online kita ni, seperti mana pada hari ini insya-Allah. Baik. Jadi untuk sesi Ramadan ini kita tetap teruskan membaca kitab kita,
Tetapi pada awal mukadimahnya kita akan bicara tentang fadilat-fadilat Ramadan. Kita akan baca tentang fadilat-fadilat Ramadan. Jadi untuk hari yang pertama ni, seperti mana ayat yang dibacakan tadi di dalam suratul Baqarah ayat 183, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud ya ayyuha. Ya ayyuha ni kalau kita mengaji ilmu Arab, ilmu nahwu, ya ayyuha tu maknanya haraf nida, maknanya seruan atau panggilan. Dan kata ulama, bila dalam ayat Quran ataupun hadis lah, ada dengan panggilan haraf nida tu, ya ayyuha, wahai, itu maknanya Allah memanggil. Kerana apa Allah panggil? Kerana ada sesuatu perkara yang amat penting nak disampaikan. Macam kita panggil lah seseorang tu, mesti ada satu mesej yang kita nak sampaikan. Contoh kita panggil Burhan, kita panggil. Jadi mesti ada satu benda yang kita nak cakap kat dia. Takkan kita panggil Burhan, Burhan pun datang, ya, tak ada apa saja, kan? Tu nama tak ada khaja, kan? Gurau tu lain lah. Tak, ini perkara yang seperti inilah mustahab. Jadi ya ayyuha, Allah panggil maknanya ada satu benda lah, perkara yang Allah nak sampaikan kepada kita. Dan tengok ya ayyuha tu pula, perkataan selepas dia tu, panggilan tu pada siapa? Jadi pada ayat ni, ya ayyuhallazina. Boleh buka Quran lah, suratul Baqarah ayat 183 kalau nak tengok ayat ni. Ya ayyuha allazina. Allazina itu isim mausul, artinya orang-orang yang. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang, apa dia? Amanu, yakni wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan ini khusus kepada orang beriman sahaja, bukan kepada orang yang tidak beriman. Kerana ada juga di sana perkataan ya ayyuhan nas dalam Quran. Kalau Allah sebut ya ayyuhan nas, maknanya sekalian manusia. Bila sebut sekalian manusia, tak kira yang beriman atau yang tidak beriman. Tetapi pada ayat ni khususnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mana orang beriman je lah. Dan kalau kita merasai diri kita adalah orang beriman, maka kita kena sambut ayat ni. Sebab itulah mengiyakan bahawa kita orang beriman. Kerana apabila dipanggil orang beriman, maka yang akan nyahut ialah orang yang beriman. Barulah tanda dia beriman. Ni dipanggil orang beriman tetapi dia tidak nyahut. Takut-takut tanda beriman tu tidak ada. Jadi Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba, telah dituliskan ataupun telah ditetapkan. Alaikum, ke atas kamu. Asalnya ala atas, kum, kamu semua. Kutiba alaikum. Kutiba ni dengan artinya diwajibkan. Diwajibkan ke atas kamu asyam. Asyam ni maknanya kita faham asyam ni puasa lah. Tapi asal-asal perkataan asyam itu menahan. Menahan. Ini yang dikatakan sebagai bila masuk ke dalam kategori kita berpuasa ni, maknanya puasa kita itu menahan. Maka di sana dalam bab menahan ini, puasa itu terpecah kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut sebagai puasa orang awam. Puasa orang am, kalau dalam bahasa Arab panggil am, puasa orang awam. Yang kedua disebut puasa orang khawas. Yang ketiga puasa orang khawasul khawas. Jadi ada 3. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. Kita tengok 3 ni. Jadi puasa-puasa ni kita faham dah tadi, kita sebut puasa ni dengan maknanya menahan. Jadi bagi orang yang berpuasa orang awam, maka menahan dirinya daripada lapar dan dahaga, itu puasa orang awam. Tahan diri dia daripada lapar dahaga, tak makan tak minum, kadar tu je lah.
Dia punya puasa, dia punya tahan lapar dan dahaga. Yang ni memang kita buat semua. Dan memang kebanyakan manusia pun jenis ni lah puasa orang awam. Dia tahan diri dia lapar dahaga. Ada pun mata tak tahan. Tengok maksiat juga, telinga tak tahan, dengar umpatan juga, dengar perkara yang tak elok, muzik-muzik yang merosakkan hati. Mulut cakap benda dusta, memfitnah dan sebagainya. Kan? Jadi dia tak tahan perkara tu. Yang dia tahan tak masuk makanan, tak masuk minuman. Itu pun ada lebih parah lagi. Orang suruh puasa pun dia masuk juga makanan. Nampak? Yang ni kira-kira sikit lah. Puasa orang awam, tak makan, tak minum. Cuma tak berapa cantik. Tu puasa orang awam, kata ulama. Yang kedua, puasa orang khawas. Puasa orang khawas, dia tahan juga lapar dahaga, tak makan, tak minum. Tapi bukan sakat lapar dahaga je. Kerana lapar dahaga itu, kata ulama, ibadah amaliyah. Ibadat secara amal. Kan? Maknanya luaran. Daripada luarannya saja, tak makan, tak minum. Tetapi orang khawas ni, dia puasa sampai dia menahan tu, bukan setakat menahan lapar dahaga, tapi dia menahan perkara-perkara dalaman dia, iaitu menahan matanya daripada melihat maksiat, menahan telinga daripada mendengar sesuatu yang boleh merosakkan hatinya, dengan yang bukan-bukan, muzik yang lagu-lagu. Baik dengar ayat Quran, dengar qasidah pun boleh tahan lagi. Kan? Menahan mulutnya daripada berkata-kata yang bukan-bukan, yang tak ada faedah, yang mengumpat, yang berdusta. Menahan tangannya daripada memegang sesuatu yang diharamkan Allah. Menahan kakinya daripada pergi ke tempat yang dilarang Allah, maksiat dan sebagainya. Menjaga. Anggota yang nak kena jaga, seperti mana disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Nawar Bagi Hati, ada 7 anggota. Iaitu mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan. Masuk perut tadi bukan jaga perut supaya jangan buncit dah. Tapi makna masuk perut tu iaitu makanan yang masuk tu perlu dijaga, makanan yang halal, yang diyakini bersih, elok. Jangan masukkan makanan yang haram, malah yang syubhah pun cuba kita elakkan. Kemudian yang ketujuh itu iaitulah kemaluan, jaga kemaluan. Jangan rosakkan dengan perkara yang bukan-bukan, yang maksiat kepada Allah. Ni jaga 7 anggota ni. Kenapa 7 anggota? Kerana pintu neraka itu ada 7 semua sekali. Jadi seseorang itu boleh masuk ke dalam mana-mana pintu neraka kerana 7 anggota yang tidak dijaga. Ada orang masuk neraka kerana matanya melihat maksiat. Ada orang masuk neraka kerana telinganya. Ada orang masuk neraka kerana mulutnya dan sebagainya. 7. Jadi kita jaga. Kalau kita jaga puasa kita bukan setakat lapar dan dahaga, malah kita jaga dengan menjaga 7 anggota ini, insya-Allah kita termasuk di dalam golongan yang dinamakan puasa orang khawas. Puasa inilah sekurang-kurang kata ulama cuba untuk dicapai. Jangan setakat puasa orang awam. Dah berapa tahun dah daripada kecil kita puasa orang awam, tahan lapar dahaga tu je. Tak ada faedah. Tapi tengok kat TV benda bukan-bukan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Jadi cuba kita ikhtiarkan, kita usaha untuk tahun kali ni kita ubah, naik makam kita daripada puasa orang awam kepada puasa orang khawas. Puasa orang khawas, puasa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana menjaga zahir dan batinnya sekali. Barulah kena bawa elok. Tetapi nak ceritanya ada peringkat lebih hebat lagi, iaitu puasa yang ketiga, puasa khawasul khawas. Khawasul khawas, orang ni khas, tapi khas lagi. Khas dalam khas. Hebat. Ini selalunya puasa para wali, puasa ulama-ulama sufi dan sebagainya. Susahlah sikit untuk kita mencapai ke tahap yang ketiga ni. Tapi kalau Allah takdirkan berjaya, alhamdulillah. Tapi mesti lalu yang kedua dululah. Jadi puasa yang ketiga ni, khawasul khawas ni, bukan sekadar dia tahan lapar dahaga, bukan sekadar dia jaga 7 anggota,
malah dia jaga hati nuraninya, hati dalaman dia. Tadi jaga 7 anggotanya, yang khawas tadi, khawasul khawas, sampai ke hati dia. Hatinya jangan ingat selain daripada Allah. Itu dia menahan diri dia. Hati jangan ingat ke dunia. Hati ingat semata-mata pada Allah. Sehingga kan mereka berpegang, ada di antara mereka yang berpegang, sebut dalam kitab, kalau mereka teringat akan dunia dalam hati mereka, maka batal puasa mereka. Mereka sampai pegang tahap tu. Sebab tu kata tadi dah, puasa ni puasa orang hebat, puasa para wali. Sehingga kan ada dalam kitab, dalam riwayat kitab mengatakan, ada di antara mereka, kalau terbatal, mereka denda diri mereka dengan qada balik, ataupun terpaksa berhutang dengan puasa itu sebanyak setahun, 365 hari. Sehari batal, ganti balik 365 hari. Maknanya jaga sungguh. Hati dia jangan teringat langsung ke keduniaan. Ada dalam kitab ada dia buat satu kisah lah, di mana ada satu orang ni yang puasa khawasul khawas ni lah. Dia berjalan, tiba-tiba dia nampak ada satu orang tengah bina-bina bangunan. Agaknya tengah susun bata ke apa. Jadi kawan ni pun, orang yang puasa ni pun tanya, kamu buat apa? Maka dia kata, saya bina bangunan lah. Kemudian entah macam mana Allah takdirkan, orang yang bina bangunan ni pun tegur Tok Ali ni, tegur orang yang puasa ni. Kamu tanya aku tentang hal dunia, bagaimana akan puasa? Maka bila dia teringat yang dia tercakap, ataupun dia hatinya teringat ke dunia, kerana buat bangunan ni dunia, hati dia teringat ke dunia, Allah, dia istighfar, astaghfirullah, maka terbatal puasa dia. Ini puasa orang khawasul khawas. Jadi kita mungkin berat lah, tak mampu nak sampai ke tahap tu. Kalau kita cuba buat, takut-takut tak dan nak qada lah kan. Sebab sekali batal 365 hari nak kena ganti balik setahun kan. Kita bangun pagi ingat dunia dah kan. Bangun-bangun cek dah bank, masuk dah belum bantuan rakyat ni. Dah ingat ke dunia dah bangun pagi dah. Dah macam mana? Tapi tak apalah, kata ulama, kalau tak boleh sampai ke tahap khawasul khawas, kurang-kurang kita usahakan diri kita untuk sampai kepada puasa orang khawas. Yang ni puasa bukan sekadar menahan lapar dahaga, malah menjaga 7 anggota badan daripada merosakkan diri kita. Jaga mata, jaga telinga dan sebagainya. Yang ni yang dikatakan sebagai asyam. Asyam itulah artinya menahan. Bukan sekadar puasa tak makan tak minum je, tapi menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seperti mana dalam sabdaan Nabi, kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muhajir, orang yang nak berhijrah, orang yang nak berubah ke arah kebaikan. Jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang menyebabkan kita berubah daripada tak elok kepada elok, ataupun kepada elok kepada yang lebih elok. Jadikan begitu. Kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang muhajir, orang yang nak berhijrah, orang yang nak berubah ini, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba sebaik yang mungkin pada bulan Ramadan ini, insya-Allah Allah berikan kekuatan kepada kita bersama. Kemudian lagi kata ayat ni, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang kami telah wajibkan puasa ni, menahan ni kepada umat-umat yang terdahulu. Maknanya bukan kita je baru puasa, umat Nabi-Nabi dulu pun dah banyak yang dah berpuasa. Allah telah wajibkan pada mereka dahulu. Maka kata Allah lagi dalam ayat ni, la'allakum tattaqun. La'allakum tu artinya moga-mogalah, ataupun agar kamu semua tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa boleh mendidik kita kepada menjadi takwa, tapi dengan syarat puasa yang seperti mana kita sebutkan tadi, puasa orang khawas, puasa yang menahan dirinya bukan sekadar lapar dahaga, malah menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara maksiat dengan menjaga 7 anggota badan tadi. Bila kita berjaya buat ni, barulah puasa kita la'allakum tattaqun, barulah puasa kita tadi boleh membawa kita kepada bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perkataan takwa tu, makna takwa tu ada beberapa ulama menghuraikannya. Antaranya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, takwa bererti taat kepada Allah
Dengan makna taat itu menjauhi maksiat, ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya dan tidak kufur. Itu makna takwa, kata Ibnu Mas'ud. Takwa kita taat, ikut perintah Allah. Maksud ikut perintah Allah bukan hanya mengerjakan solat, malah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menjauhi maksiat. Lepas tu Allah sebut wala taqrabu zina, dan jangan kamu mendekati zina. Allah tak kata wala taf'alu zina, jangan kamu buat zina. Tapi Allah kata wala taqra, jangan kamu dekat. Benda-benda maksiat ni kita anggap dia macam najis, macam taik. Taik ni kita nak dekat pun tak mau. Sebab taik ni walaupun tak adalah dekat sangat, pun bau dia kuat dah. Ini kan pula kalau duduk sebelah dia. Begitu juga maksiat. Jauh daripada maksiat. Kalau ada benda-benda yang boleh merosakkan diri kita, jangan kita dekat. Sebab tu pesan guru kami, kalau nak pergi beli barang ke apa, cuba cari tempat atau kedai yang kurang tumpuan orang. Kita banyak cari yang orang tumpu, orang ramai. Tak, tapi mengikut kaedah tasawuf, carilah tempat yang orang kurang berkumpul. Macam PKP ni lah. Dilarang orang berkumpul. Sebenarnya corona ni banyak mengajar kita perkara kebaikan. Jadi mengikut tasawufnya, jangan kita pergi ke tempat yang orang ramai. Kerana apa? Bila banyak manusia, takut-takut di sana juga banyak perkara-perkara mungkar, banyak perkara-perkara yang tak elok. Mata memandang perkara maksiat, melihat aurat dan sebagainya. Jadi kalau kurang orang, kurang juga dosa dia, kurang sikit maksiat dia dan sebagainya. Jadi begitu. Ingat kepada Allah, ingat zikrullah, sentiasa ingat kepada Allah. Basahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah dalam bulan Ramadan ni. Tak ada buat apa, zikir. Ingat balik dosa-dosa kita, barulah terkeluar daripada bibir kita perkataan istighfar, minta ampun pada Allah. Itu. Dengan kita ingat pada Allah melalui bibir, maka dia akan mendidik hati untuk ingat kepada Allah, insya-Allah. Dan bersyukur kepadanya dan tidak kufur. Ingatlah pesan. Walaupun tak ada bazar Ramadan ni, tapi dia bila puasa ni keinginan nak makan macam-macam juga. Jadi kita buat berlebih kurang sudah. Jangan melampau-lampau waktu berbuka tu dengan banyak-banyakkan makan. La tamutul qalba, jangan kamu matikan hatimu bikathrati ta'am wasyarab, dengan membanyakkan makan dan minum. Jangan rosakkan hati kita dengan banyak makan minum. Kerana banyak makan minum ni lah akan mematikan hati kita. Hati mati dan jadi keras, malas nak buat ibadat. Kerana banyak makan dan minum. Itu punca dia. Jadi kita buat lebih kurang sudah. Syukur kepada Allah. Masa berbuka tu kita akan merasai nikmatnya rezeki Allah. Itu kita timbulkan rasa syukur. Ucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata takwa itu bermaksud jihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh. Berjihad ni maksudnya bersungguh-sungguh, bukan mesti dengan angkat pedang. Jihad tu asal kata jahada, maknanya bersungguh-sungguh. Itu takwa. Kita puasa ni membawa takwa. Mana? Puasa bersungguh-sungguh menahan diri kita daripada perkara yang tidak baik. Dan tidak takut kepada celaan orang. Orang nak cela kita tak takut. Yang kita takut celaan Allah. Siapa yang tidak takut celaan orang, maka dia mendapat kepujian Allah. Tapi siapa yang tidak takut celaan Allah, maka dia mendapat kepujian makhluk. Orang puji, tapi dalam masa yang sama Allah mencela dia. Daripada itu teruk. Lebih baik kita orang cela kita, tapi Allah puji kita. Bukan kita nak orang cela kita, tak. Tapi apa benda yang kita buat, kita tak takut dengan kecelaan daripada manusia. Yang kita takut kecelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berani menegakkan hukum. Hukum-hukum Allah berani kita tegakkan. Perkara yang hak kata hak, yang batil kata batil. Kebenaran dan keadilan terhadap diri ibu bapa dan anak dan keluarga. Tegakkan kebaikan, keadilan di dalam diri kita, keluarga kita. Ini Allah bagi satu tempoh yang panjang untuk kita bersama dengan keluarga. Kita buat bagi keluarga kita bagi elok. Tak apa, tak ada masalah, tak boleh semayang di surau masjid, kita dirikan jemaah di dalam rumah kita. Inilah peluang yang Allah beri. Kerja apa tak ada, buatlah jemaah jadikan rumah kita seperti masjid. Apa benda yang berlaku di masjid, buat bacaan Quran ke apa dan sebagainya, kita buat di rumah kita. Jangan bagi alasan Ramadan kali ni habislah kita tak boleh nak pergi masjid. Dah apa masalah? Jadikan rumah kita, rumah tu sebagai masjid.
barulah rumah itu menjadi rumahku, syurgaku. Nah, ayat ni Allah beri peluang untuk kita mengimarahkan rumah kita dengan perkara kebaikan. Ambil peluang ni. Waktu-waktu yang lain sebelum ni kita dalam keadaan sibuk, ayat ni masa dia. Kan? Perbetulkan balik keadaan di rumah kita. Yang ketiga, Said Qutb kata. Said Qutb seorang ulama, dah tak ada dah, tapi ulama moden lah. Antaranya dia kata, takwa ialah suatu gejala yang ada dalam jiwa yang menyebabkan seseorang sentiasa berwaspada. Maknanya takwa ni berhati-hati. Lepas tu dulu viral, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man memberi pesan, apabila kita nak berbuka puasa, kita belilah makanan daripada orang yang taat kepada perintah Allah, pakai tudung dan sebagainya. Kerana apa? Kita nak ambil jalan berwaspada, berhati-hati. Kerana orang yang taat pada perintah Allah, maka apa yang dibuat juga diberkati Allah. Maka kita beli daripada orang yang taat kepada perintah Allah, maka kita mendapat keberkatan daripada apa hasil yang dia buat. Gitu yang kita nak. Bukanlah maksud orang yang tak pakai tudung tu jadi haram makanan dia, tak kata begitu. Tapi keberkatan tu. Kita nak biar hidup kita ada keberkatan. Apa makna berkat? Makna berkat, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Nah, kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lepas tu kadang-kadang kita tanya balik diri kita, kenapa hati kita ni kadang-kadang payah nak jadi baik. Macam tu juga. Itu kerana kita mungkin mendapat sesuatu perkara yang kurang berkat. Cuba cari keberkatan. Buat apa pun mencari keberkatan, mencari yang terlebih baik di sisi agama. Masya-Allah, hidup kita akan menjadi lebih baik. Itu kunci dia. Sedar, takut, malu, biar ada rasa perasaan malu. Sebab tu kata Nabi, wal hayatu minal iman, wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Kerana adanya iman itulah, di dalam iman itu ada malu. Orang yang ada malu, insya-Allah ada iman di dalam hatinya. Biarlah ada rasa takut, ada rasa malu, dan rasa susah jika dilihat oleh Allah dalam keadaan yang tidak diredai ini. Kita fikir Allah melihat kita, kita buat satu benda yang tak elok, yang Allah tak suka, takkah kita rasa malu kepada Allah sedang Allah melihat kita? Dia begitu. Biar ada perasaan, main selalu perasaan tu. Barulah kita akan terjaga daripada perkara-perkara maksiat. Selalu budak-budak muda tanya, Ustaz, macam manalah nak istiqamah Ustaz? Macam manalah nak berubah jadi baik Ustaz? Inilah kunci dia. Kita cakap balik pada diri kita, pada hati kita, Allah sedang tengok kita. Bila kita nak buat satu-satu maksiat, kadang-kadang kata yang kata nak buat baru terlintas di hati pun, Allah boleh baca hati kita. Tak ke kita rasa malu? Allah tahu apa benda yang ada, yang kita niatkan dalam hati. Bila ada rasa malu itulah, maka kita pun istighfar, astaghfirullah, minta maaf ya Allah, aku silap ya Allah. Barulah kita akan jadi lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Perhatian dan pengamatan Allah terhadap jiwa dan hati manusia tidak pernah lengah dalam setiap masa. Ingatlah, Allah melihat kita ni tak pernah lekang, tak pernah leka. Sentiasa Allah melihat kita 24 jam, bila-bila masa pun. Kerana Allah itu tidak tidur. Kita tidur, tapi Allah sentiasa melihat kita. Dalam keadaan jaga ataupun tidur kita, Allah tetap melihat kita. Jadi bila Allah sentiasa melihat, maka kita sentiasa juga cuba untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Syekh Muhammad Abduh. Kata Syekh Muhammad Abduh, takwa ialah membersihkan diri dan memelihara dari perbuatan maksiat dan keji, serta melatih diri taat kepada Allah. Jadi kata Syekh Muhammad Abduh, takwa ni mencuci hati, membersihkan diri, memelihara diri daripada perbuatan maksiat. Lagi kita bertakwa, lagi bersih hati kita, lagi bersih, lagi bersih. Jadi jadikan puasa kita ni boleh menghasilkan takwa. Seperti mana yang disebut di awal tadi, jaga, jangan hanya menahan lapar dahaga, tapi malah menahan segala 7 anggota ini. InsyaAllah maka puasa kita akan la'allakum tattaqun. Puasa kita akan membawa kita kepada menjadi orang yang bertakwa. Bila jadi orang yang bertakwa, seperti mana kata Syekh Muhammad Abduh, takwa itu membersihkan hati. Jadi kita jadilah dalam bulan Ramadan ni orang yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan bersih hatinya. Seperti mana hadis yang kita baca semalam, kata malaikat Jibril dalam doanya, man adaraka syahra Ramadan
barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan falam yukfar lahu, tetapi dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan Allah tidak mengampunkan dosanya, tidak mendapat keampunan daripada Allah, fadakhalan nara, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, fa'abda'ahumullah, dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Nah, kita minta-minta kita tak masuk dalam doa malaikat Jibril ini, orang yang tak dapat keampunan Allah di dalam bulan Ramadan kemudian akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Moga-mogalah bulan Ramadan kali ini kita jadikan bulan Ramadan bulan yang menyuci akan hati kita, menjadi baik. Kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan bersih, suci, seperti mana bayi yang baru lahir. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan hapuskan segala dosanya seperti orang yang tak ada dosa langsung. Bersih keluar daripada madrasah Ramadan ini dalam keadaan bersih, suci. Maka kita termasuk dalam golongan yang diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itu bahagian mukadimah kita pada bicara tentang fadilat puasa bulan Ramadan ini. Dan kita masuk kitab kita. Kita sambung sifat yang semalam, muka surat yang ke-17. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang ke-11, sama' artinya mendengar, lawannya as-samam artinya tuli ataupun pekak. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mendengar sekalian perkara. Baik. Kita pergi samak dulu, tengok kalau sempat kita pergi yang lain juga. Samak. Jadi macam biasalah 5 poin, 5 perkara yang kita mesti bawa untuk memahami dengan jalan tafsili, jalan terperinci. Yang pertama, nama sifat. Nama sifat sini samak. Nama dia. Kemudian yang kedua, erti, terjemahan. Samak tu bahasa Arab, diterjemah ke dalam bahasa Melayu artinya mendengar. Mendengar. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna sifat. Makna mendengar tu, dia menghuraikan poin yang kedua. Kerana sekadar kita belajar sampai tahap mendengar tu saja tak selesai masalah. Sebab kita tengok makhluk pun mendengar juga. Adakah mendengar Allah dengan mendengar makhluk tu sama? Tentulah tidak. Habis macam mana mendengar Allah? Maka pergi ke bahagian makna. Makna mendengar tu, maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mendengar sekalian perkara. Bezanya mendengar Allah itu sekalian perkara, ta'alluqnya inkishaf, terang, jelas dan nyata. Macam kita bicara tentang ilmu dulu. Jadi mendengar Allah ni tidak ada yang boleh halang, tak ada yang boleh sekat. Allah dengar semua. Dalam kitab-kitab tauhid yang lebih tebal, dia menghuraikan yang begitu dalam. Seperti dia kata Allah mendengar sesuatu yang kuat dan yang perlahan. Kuat sangat pun Allah boleh dengar, perlahan sangat pun Allah boleh dengar. Adapun kita makhluk lemah, kuat sangat tak boleh dengar. Macam orang cakap menjerit dalam telefon, kita kata perlahan sikit tak apa dengar ni, kuat sangat ni. Kuat sangat pun tak dengar, perlahan sangat pun lagi tak dengar. Cakap slow sangat kata kuat sikit ni tak dengar, sampai tak dengar suara pelan sangat pula. Allah kuat sangat dengar, pelan sangat pun dengar. Bukan sekadar tu, tak ada bunyi pun Allah boleh dengar. Aduh, lemahnya kita manusia, makhluk, mendengar kita berhajat pada bunyi. Ada bunyi, kalau kita belajar sains pula, ada gelombang tu menghasilkan bunyi. Ada bunyi baru kita boleh mendengar. Adapun Allah tak berhajat kepada bunyi. Allah boleh dengar sesuatu yang ada bunyi, ataupun yang tak ada bunyi pun Allah boleh dengar. Ada orang tanya, tak ada bunyi dengar macam mana? Itulah Allah yang maha hebat. Itu kata hebat. Tak ada bunyi pun boleh dengar. Tu kata. Jadi kita tak dapat nak ke seperti itu. Inilah yang membezakan Allah dan juga makhluk, yakni kita semua. Dan kita kena ingat, kita balikkan balik sifat ma'ani ni dengan segala-segala sifat yang kita belajar sebelum ni. Contohnya, ambil daripada yang pertama. Pertama kita belajar wujud. Jadi pegang samaknya Allah ini wujud, ada sungguh pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kidam, mendengar Allah tak ada permulaan. Balikkan balik samak ni dengan yang sebelum-sebelum ni. Samak itu kidam, maknanya mendengar Allah tak ada permulaan. Mendengar kita ada permulaan.
Dulu kita tak mendengar, lepas tu baru mendengar. Jadi mendengar kita tu bermula dengan tak mendengar dulu. Maknanya ada permulaan dia. Adapun Allah, mendengar Allah bersifat dengan sifat kidam, yakni tidak ada permulaan mendengar Allah tersebut. Dan mendengar Allah itu juga baqa', tak ada pengakhiran. Sampai bila-bila Allah dengar. Adapun mendengar makhluk ada pengakhirannya. Sampai satu tahap nanti kita tak dengar dah. Kan, bila mati esok tak dengar dah apa dah. Kan, habis dah, selesai bahagian pendengaran kita. Kan. Kemudian lagi mendengarnya Allah itu mukhalafah. Mendengar Allah tak sama dengan mendengar makhluk. Mendengar makhluk berhajat pada adanya telinga, hajat pada gelombang, bunyi dan sebagainya. Mendengar Allah tak pakai telinga. Tidak berhajat pada telinga, tidak berhajat kepada gelombang dan sebagainya. Mendengar Allah qiyamuhu binafsihi. Mendengar Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada yang lain. Mendengar Allah itu wahdaniyah, tunggal. Nak mendengar kita masih lagi berbilang, ada dua, ada telinga kanan, ada telinga kiri. Allah dengar dengan esanya, dengan tunggalnya. Tidak ada duaan, tigaan dan sebagainya. Tidak berbilang-bilang mendengar akan Allah Ta'ala itu. Itu maksud dia. Kan? Jadi bila kita faham perbezaan itu, barulah kita nampak bagaimana akan Tuhan kita dibandingkan dan diri kita. Makhluk ni lemahnya kita. Itu sifat sama', mendengar akan Allah Ta'ala. Itu makna yang ketiga. Yang keempat, lawan dia as-samam. Artinya tuli. Tuli itu maknanya pekak. Bukan pekak badak. Pekak badak dia boleh dengar agak sikit-sikit. Ni tak pekak terus. Mustahil. Allah tidak pekak. Allah bukan pekak. Allah bukan tak dengar. Kita kadang-kadang ni dengar bukan pekak. Tapi kadang-kadang bila pemikiran kita ke lain, macam dengar kuliah. Tengah dengar kuliah tu, tapi hati ingat ke lain. Hati ingat ke roti canai. Walaupun ustaz berdekah-dekah cakap kat depan, tapi dia tak masuk dalam telinga dia. Kan? Itu lemahnya kita. Walaupun mendengar, tapi kadang-kadang tak mendengar. Walaupun telinga tu capang dah, besar dah, boleh ambil masuk suara, tapi kadang-kadang tak mendengar juga. Sebab pemikiran kita ke lain. Adapun Allah tak begitu. Setiap doa hamba-Nya, walaupun di mana berada sekalipun, walaupun doa hamba-Nya dalam keadaan perlahan, walaupun doa hamba-Nya dalam hati saja tidak dilafazkan, pun Allah tetap mendengarnya. Ramai mana pun berdoa, Allah dengar semua. Macam kita kalau orang tanya soalan, semua sekali cakap serentak, macam mana kita nak dengar? Kita kata nanti sorang-sorang. Kita cakap begitu. Kan? Tak boleh, kita tak boleh nak dengar semua. Tu lemahnya kita. Adapun Allah ni dalam satu saat serentak seluruh dunia, berapa ramai manusia berdoa pada Allah. Kan? Tapi Allah dengar semua sekali. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah dengar dan tidak pekak. Lawan dia mustahil, Allah itu pekak. Kerana pekak di sini adalah naqsun, artinya kecacatan atau kekurangan. Maka bawa kepada dalil poin yang kelima. Kalau Allah itu pekak, maknanya Allah cacat. Bila cacat, lemah. Takkan Allah cacat boleh cipta makhluk yang sempurna. Makhluk ni sempurna. Kan? Tapi Allah cacat. Allah cacat buat makhluk sempurna. Akal tak boleh terima. Jadi kalau kita tengok makhluk pun sempurna, Allah terlebih sempurna lagi. Allah lebih hebat lagi. Kan? Itu artinya dalam pemahaman kita pada sifat yang ke-11, iaitu sifat sama'. Jadi kita tangguh, kita akan sambung ke sifat yang ke-12 pula, iaitu sifat basar, yakni melihat. Kemudian kita menjawab beberapa soalan sedikit. Ya. Ini soalan ni.
Assalamualaikum Ustaz Syakir, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Din dari Penang, ingin bertanya dan mohon rujukan Ustaz. Bolehkah saya membaca Al-Quran dan terjemahan bahasa Melayu? Contoh, saya membaca Al-Quran dan maknanya, mohon rujukan Ustaz. Bolehlah, apa pula masalahnya? Nah, dia kata dia baca Quran dan terjemahan bahasa Melayu, tak ada masalah. Baca terjemahan saja pun tak ada masalah, tak berdosa. Cuma lebih baik membaca bahasa Arab tu, Al-Quran yang benar. Sebab Al-Quran sebetulnya dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Tapi dia baca dua-dua, lagi bagus. Maknanya dia boleh faham makna ayat tu. Cumanya bila pada makna yang sukar untuk kita faham, jangan kita pandai-pandai sendiri. Maka rujuk golongan alim ulama. Apa makna ayat ni, kan? Kalau kita tak faham dalam terjemahan tu sendiri, boleh, tak ada masalah, bacalah, kan? Itu lebih bagus daripada baca Arab saja tapi dia tak faham makna. Tak jadi juga, kan? Bagus. Kemudian lagi, Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Moga sentiasa dalam lindungannya. Apa nak tanya Ustaz? Ana nak tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum jika kita menganggap benar seperti kata-kata orang dahulu? Contohnya seperti bulu kening kanan jatuh orang merindui, bulu kening kiri jatuh orang membenci, gatal tapak tangan rezeki nak masuk, gelas pecah petanda buruk, dan pepatah-pepatah yang lainnya. Adakah boleh mendatangkan syirik Ustaz? Walaupun kadang-kadang terkena pada hati dalam situasi-situasi tersebut. Mohon pencerahan Ustaz. Syukran ya Ustaz. Okey, baik. Dalam masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama'. Ada ulama' yang mengharuskannya ataupun membenarkannya, ada ulama' yang melarangnya. Ulama' yang membenarkannya beranggapan ataupun berhujah bahawa boleh, tetapi jangan dijadikan sebagai satu pegangan akidah. Maknanya wajib mesti jadi begitu. Bukan mesti maknanya bulu kening kanan jatuh wajib orang rindu kat kita. Bukan. Cuma kita kata-kata saja. Entah-entah orang rindu kot. Dia kata gitu. Entah-entah. Makna bila entah-entah, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Macam tadilah, cawan jatuh pecah. Entah-entah ada benda tak elok pun nak jadi. Dia kata entah-entah. Bukan mesti, jatuh cawan pecah, confirm benda tak elok nak jadi ni. Confirm tu yang tak boleh, ulama' larang. Adapun kalau entah-entah je, boleh jadi, boleh jadi tidak, ada ulama' yang mengharuskannya. Kerana dia tak masuk ke dalam bab akidah, dia tak masuk dalam pegangan dia, dia cuma cakap mulut ni saja. Sebab apa? Mungkin menjadi kelaziman. Bila benda ni jatuh, bila benda ni jadi macam ni. Contoh, kan? Itu pada pendapat yang membenarkan. Ada pendapat yang melarang. Kerana apa pendapat yang melarang? Kerana takut-takut menjadi pegangan. Tu yang takutnya. Yang tu yang merisaukan. Takut nanti pegang kemas, bila cawan pecah je, ada benda tak elok lah. Tengok cawan pecah, jadi ada benda tak elok ni, habislah hang. Jangan macam tu. Kalau pegang, orang cakap apa, secara pasti, secara yakin, jadi rosak akidah. Kerana segala ketentuan yang berlaku itu di dalam kuasa Allah, dalam pengetahuan Allah, bukan dengan cawan pecah lah apa sebagainya, tidak. Kerana tidak ada nas pun yang menyebut dalam, kalau ada nas boleh tahan kira. Nabi kata kalau cawan pecah maka malapetaka datang. Kalau Nabi kata gitu, ada hujahnya juga. Ni tak ada. Jadi jangan jadikan itu sebagai satu bentuk pegangan. Maka yang inilah yang ulama' melarangnya. Habis bila bertembung dua pendapat begini, macam mana nak buat? Seperti mana jawapan kita yang semalam, ikut kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih mengelokkan, lebih baik. Jadi maknanya bila bertembung dua ni, kita ambil jalan keluar daripada khilaf, kita ambil jalan daripada, orang cakap apa, terikut dengan cara-cara meletakkan sesuatu berlaku, maka jadi perkara yang ini berlaku. Cawan pecah maknanya ada bala nak datang, jangan pegang gitu. Jadi kita tinggalkanlah benda-benda begini. Nak tinggalkan, tak payah nak kata-kata dah lah. Kalau rasa takut-takut, sebab apa? Sebab takut hati kita tak boleh nak jaga, takut-takut kita terpegangnya sebagai satu bentuk pegangan. Bila terpegang sebagai satu bentuk pegangan, kita takut-takut dia jadi syirik dalam hati kita.
Jadi kita takut-takut maka kita tinggalkan. Itu lebih baik. Tak payahlah kan. Tak payah nak pegang kata-kata begitu. Buat biasa sudahlah. Kalau nak berlaku juga itu adalah ketentuan Allah. Baik. Kemudian lagi ada orang tanya pula, Ustaz, saya ada soalan lagi ni, bab taharah, wuduk dengan istinja. Saya nak tanya cara berwuduk yang sebenarnya macam mana Ustaz, yang sempurna, yang basuh kepala dari depan ke belakang, lepas tu belakang tarik depan balik tu macam mana Ustaz? Baik. Dia tanya wuduk dengan istinja. Nak tanya cara wuduk yang sebenar macam mana Ustaz? Kalau nak cerita panjang lebar, tak cukup masa yang ada. Jadi kita sampai kat bab ni nanti dalam kitab ni kita bicaralah tentang bab wuduk tu, bab tahara, bab istinja. Kita akan cerita satu-satu. Jadi dia ginilah, belajar ni pun perlukan kesabaran. Apa pun kita buat mesti ada sabar. Bukan hanya benda maksiat saja kita kena sabar, benda baik pun kena sabar juga. Maknanya insya-Allah jangan gopoh, jangan terlalu nak segera dan sebagainya. Kita tak sabar dan sebagainya. Itu takut semangat kita melebih-lebih. Jadi kita kawal dia. Tak apa, dan sampai satu masa kita akan belajar agak satu. Takut tak, dan kalau kita nak semua sekali ilmu, kita nak belajar semua sekali, akhirnya kita jadi muak. Sebab terlampau berat, terlampau banyak sangat pengajian pun nanti kita akan jadi berat kepada diri kita. Bila berat, itulah matlamat iblis, matlamat syaitan. Bila kita berat, kita terus tinggalkan dia, dan akhirnya kita tak nak mengaji dah kerana terasa terlampau berat. Tak apa, kita belajar sikit-sikit. Yang penting istiqamah, berterusan. Itu lebih baik. Seperti mana air yang lembut menitik setitik, tapi secara istiqamah di atas batu yang keras. Akhirnya batu yang keras akan berlubang, kerana air yang dititik secara istiqamah di tempat yang sama. Sama juga dalam keadaan belajar ni begitulah. Belajar walaupun tak banyak, sikit-sikit, tapi secara istiqamah, lama-lama dia akan memberi kesan ke dalam hati kita. Itu lebih baik. Jadi sekadar tu dulu pada pagi kita ni, dan insya-Allah kita atas izin Allah kita dipertemukan pada hari esok. Seperti mana waktu sekarang ni lah, pukul 8 pagi insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa halangan. Jadi sekadar tu sesi pengajian kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.